Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kali ini insya-Allah kita akan baca Manahijul Ulum Al-Islamiyah di sanah Rabi'ah, di sanatil Rabi'ah. Kita pergi ke Ad-Darsul Thalis, pelajaran yang ketiga, cerita tentang Al-Masadiru Al-AsasiyahLit-Tashri', sumber-sumber asas ataupun sumber-sumber utama dalam pensyariatan kita lah sebagai umat Islam. Kalau kita tengok di sini, mi'yarut ta'allum, apa yang kita akan belajar, bayanut ta'rif, penerangan tentang ta'rif Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Empat ni yang utama lah. Ada lagi yang lain yang diperselisihkan ulama. Yang empat ini kita kena clear. Bayanu hujiyatil Quran was sunnah wal ijma' wal qiyas. Menerangkan atau penerangan tentang penghujahan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas sebagai masadir asasiyah. Kemudian syarah, penghuraian bahagian-bahagian Sunnah, Ijma', penerangan, tawdih, syurut Ijma', apakah syarat-syarat Ijma', kemudian tawdih arkan Al-Qiyas, penerangan tentang rukun-rukun qiyas, kemudian penerangan tentang dalil-dalil al-mustanbatah min al-masadir al-asasiyah lit-tashri' fi al-amal al-yawmiyah. Kita terus. Baik, Al-Quran. Ta'rif Al-Quran. Huwa kalamullah ta'ala al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam باللفظ العربي المتعبر بتلاوته المكتوب في المصاحف المتواتر من حيث النقل. كلام الله. Al-Quran ini adalah kalamullah. Kalamullah yang qadim lah, yang diturunkan kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz bahasa Arab, dengan bahasa Arab, yang menjadi ibadah bitilawati, menjadi ibadah, maknanya dapat pahala kita bacanya. Al-maktub fil masahif, tertulis di mushaf. Itu mushaf tu maksudnya itu bukan yang kalamullah yang asal, itu adalah kita sebut keterjemahan daripada kalamullah yang asalnya. Yang ni al-maktub fil masahif, yang tertulis di mushaf. Al-mutawatir min haitsun naqal, dia cara dipindahkan Al-Quran itu daripada zaman Rasulullah sampailah kepada zaman kita ini dengan cara mutawatir. Maknanya diriwayatkan, dia berpindah daripada satu generasi ke satu generasi, dan setiap satu generasi tersebut ramai dia punya perawi ataupun periwayatnya, sehingga sampai pada kita hari ini yang mustahil berlaku pembohongan ataupun pemalsuan tentang lafaz-lafaz dia. Maksudnya zaman Rasulullah, Rasulullah ialah seorang lah, turun kepada Nabi Rasulullah SAW, kemudian kepada para sahabat. Jadi ramai para sahabat yang belajar kepada Rasulullah, yang kemudian tersebar ke seluruh dunia. Daripada para sahabat yang ramai tersebut turun kepada tabi'in pun ramai juga. Saya dah cerita dah di dalam kelas itu ni. Kemudian daripada tabi'in sampai ke tabi'in pun ramai orang, semua orang tahu semua orang tahu kata di kampung ni ada ni. Maknanya tak ada siapa pun boleh buat pembohongan, pemalsuan tentang satu-satu berita. Yang ni Al-Quran lah. Maknanya sampailah kita pada hari ini tetap berkekalan lah sampai kita pada hari ini mutawatir. Jadi tak boleh nak disanggah, akan menjejaskan akidah kita kalau kita mengatakan bahawa Al-Quran yang ada ni palsu, ataupun Quran pada ini diubah
Itu akan menjelaskan akidah kita lah kalau kita orang Islam. Okey, baik. Jadi tidak ada ruang di sana untuk ada pembohongan, pemalsuan dan sebagainya. Jadi dia dipelihara. Jadi kemudian kita tengok hujiyatul Quran. Penghujahan Al-Quran ini dan ia dijadikan sebagai hujah ataupun sebagai asas ataupun masdar asasi. Dia jadikan sebagai sumber rujukan utama. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr. Az-zikr maksudnya di sini ialah Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Ya, maknanya Allah Ta'ala lah yang menjaga Al-Quran ini, yang sehinggakan dia kekal sehinggalah hari kiamat. Surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Kitab-kitab sebelum Al-Quran tak ada pun yang kekal. Maknanya boleh dirubah, contohnya Taurat, Injil, tidak ada jaminan. Dan sekarang yang ada yang telah dirubah. Al-Quran daripada zaman Rasulullah SAW, zaman Al-Quran turun sampailah kita pada hari ini berkekalan begitulah. Macam mana kita baca? Macam itulah Rasulullah SAW, sahabatnya baca. Baik, terus yang kedua, penghujahan Al-Quran ni kan. Dalil menyatakan bahawa Al-Quran ini menjadi masdar yang utama. Yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma arada ay yab'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika mana nak menghantar Mu'adz bin Jabal kepada Yaman. Di antara kelebihan Mu'adz ni, Rasulullah sebut, ambillah ilmu fiqh ataupun ilmu syariat ini kepada salah seorangnya ialah Mu'adz bin Jabal. Antara diakui oleh Rasulullah SAW. Qala kaifa taqdi idza arada laka qada, macam mana kamu nak menghukum sekiranya apabila dibentangkan kepada kamu satu persoalan yang perlu kamu bagi hukuman lah, kamu memberi hukuman ataupun memberi hukum. Macam mana kamu nak berhukum? Maksudnya betul. Qala aqdi bi kitabillah, aku akan menghukum dengan menggunakan kitabullah. Okey. Qala fa in lam tajid fi kitabillah, daripada bagi makan. Selalu buat-buat ni mesti depa nak bagi makan. Qala fa in lam tajid fi kitabillah, sekiranya kamu tak dapati ada dalam kitabullah. Qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan cari hukum tersebut di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa in lam tajid fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah, maka sekiranya kamu tak dapati hukuman ataupun hukum hakam tersebut di dalam sunnah Rasulullah dan tak ada juga dalam kitabullah. Qala Mu'adz berkata, ajtahidu ra'i wala alu, aku akan berijtihad dan aku takkan abaikan Al-Quran dan Sunnah. Ini disebut dalam Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Ila Allah tu maknanya fi kitabillah, Allah ar-rasul itu maknanya sunnati Rasulillah. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu, macam tu. Maka Rasulullah pun menepuk dada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wa qala alhamdulillahilladzi, Rasulullah sebut doa, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi waffaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima yurdi Rasulullah, dengan apa yang Rasulullah setuju, Rasulullah suka dengan jawapan Mu'adz itu. Itu nak menambahkan doa ataupun disebut alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima yurdi Rasulullah. Maksudnya Rasulullah ini menyetujui Mu'adz bin Jabal sebagai utusan Rasulullah, dan Rasulullah sukalah, Rasulullah redha
Rasulullah maknanya i'tiraf, memberi tauliah lah kita sebut kepada Muaz bin Jabal, rawahu Abu Daud. Yang ketiga, ajma'al muslimun ala wujubi ittiba'il Quran wa daruratil akhdh bihi di ma'rifatil ahkam asy-syar'iyyah. Ijma' maknanya kepersepakatan para muslimun, para ulama Islam ke atas mewajibkan mengikut Al-Quran dan kemestian untuk kita mengambilnya, untuk kita mengetahui ma'rifah, untuk kita mengetahui hukum-hukum syar'iyyah yang ada di dalam agama kita. Baik, as-sunnah. Ta'rif as-sunnah hiya ma sadara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghairu al-Quran min qawlin aw fi'lin aw taqrir. Yang dikatakan, yang diertikan dengan sunnah itu ialah apa saja, apa yang datang, apa yang keluar, apa yang terbit, apa yang bersandar daripada Rasulullah sallallahu alaihi, apa yang tersandar yang diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada Quran. Quran daripada Rasulullah juga, tapi sunnah itu lebih khusus selain daripada Al-Quran. Bin qaulin, sama ada daripada perkataan baginda, perbuatan baginda, ataupun pengakuan baginda. Kemudian hujjiyat sunnah, penghujahan sunnah ini sebagai sumber utama dalam agama Islam. Qala subhanahu wa ta'ala man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Surah An-Nisa ayat yang ke-80. Barang siapa yang dia mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada banyak lagi ayat Quran yang berkaitan dengan ini. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan lain-lain lagi lah. Dan ayat yang kita baca tadi sebelum ni lah. Fi hadhihi al-ayah, pada ayat ini, amarallahu al-mu'minin, Allah Ta'ala memerintahkan orang yang beriman bi ta'atir rasul, taat pada Rasul, lianna ta'atahu, kerana ketaatan kepada Rasul itu bi mathabati ta'atillah, samalah dengan dia mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan Allah Ta'ala beri ganjaran kepada mereka yang mengikuti perintah Rasul, kerana takkan terbit dari Rasul melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul. Cuma mungkin wahyu itu ialah banyak bahagian. Allah sebut wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak bercakap dengan keinginan dia sendiri, tetapi ia adalah sesuatu yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala raiba anna ta'at ar-rasul, dan tidak syak dan tidak ragu lagi sesungguhnya ketaatan kepada Rasul takunu bittiba'i sunnatih, ialah dengan cara kita mengikut sunnahnya alaihi salatu wassalam. Baik, kemudian yang hujah yang kedua, an Malik annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, lan tadillu, takkan kamu sesat, ma tamassaktum bihima, selagi mana kamu berpegang dengan keduanya, iaitu kitabullah wa sunnatu nabiyyi, dan kitab Allah Ta'ala, kitab Allah dan juga sunnah nabinya. Rawahu Malik fil Muwatta. في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم وجوب التمسك بسنته. Hadis ini menerangkan, Nabi menerangkan bahawa wajibnya kita berpegang dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain dari yang utama tadi kita sebut Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ajma'al muslimun, telah ijma', sepakat semua tanpa ada bantahan sekalian ulama al-muslimin, ulama Islam, ala wujub ittiba'i, ke atas wajibnya kita mengikut
sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa daruratul ruju' dan juga kemestian, kewajiban, memang tak dapat tidak, daruratnya kita sebut tu ar-ruju', kembali kepada sunnah, lima'rifatil ahkam, untuk kita mengetahui hukum-hukumnya. Baik. Kemudian kita pergi pula kepada 2.3.3, aqsamus sunnah. Di sunnah ni pula terbagi kepada 3 bahagian. Aqsamus sunnah bi'atibari ma asnada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada 3. Sunnah yang pertama as-sunan al-qawliyah, maknanya sunnah ataupun cara ataupun sunnah Nabi dari sudut qawliyah, dari sudut kata-katanya, hiya ahadith ar-rasul sallallahu alaihi wasallam allati qalaha fi mukhtalif al-a'rad wal munasibat, iaitu hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibicarakannya pada pada mukhtalif, pada berlainan tujuan, berlainan matlamat, pada berlainan pada berlainan a'rad, maknanya di sini macam ni, di sini macam tu, di sini macam ni lah, wal munasibat, dan kesesuaian lah, melihat kepada kesesuaian lah. Setiap apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi kata itu apa sajalah, tak kira lah. Yang kedua as-sunan al-fi'liyah, as-sunan al-fi'liyah, sunnah daripada sudut perbuatan Nabi, ia af'alur rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu perbuatan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mislu adaihi as-salawat al-khams, seperti mengerjakan solat yang 5 waktu, bihayatiha wa arkaniha, dengan cerita keadaan dia, dengan rupa-rupanya, apa semualah, apa yang maknanya diikut semua. Kemudian wa adaihi manasik al-hajj, dan bagaimana Nabi menunaikan manasik, ibadat haji lah, wa qada'ihi bi syahid wahid, bagaimana dia menjalankan hukuman dengan menggunakan dengan satu penyaksian, dengan seorang penyaksian, wa yaminul mudda'i, dan juga sumpah bagi orang yang pendakwa. Tak kira lah, itu dia bagi contoh-contoh ajalah. Yang pentingnya apa saja sunnah fi'liyah yang besar, kalau kita boleh ambil daripada sini, ialah semayang itu sendiri. Tapi Nabi tunjuk dekat sahabat-sahabat tengok. Cuma Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, kamu solatlah seperti mana kamu lihat aku solat. Okey, macam tu. Sebab tu berlaku khilaf para ulama dalam solat, perbuatan solat, dan kadang-kadang memang Nabi buat berbagai-bagai benda-benda cabang kecil-kecil, contohnya angkat tangan letak di perut, kan. 4 mazhab ada perbezaan. Kalau kita mazhab lah. Kemudian tak apalah, yang tu kita akan cerita panjang. InsyaAllah sekurang-kurangnya kamu dah boleh faham. Tak faham sila tanya. Kemudian as-sunan at-taqririyah, sunnah-sunnah yang Nabi beri pengakuan. Nabi tak buat, Nabi tak cakap, tapi Nabi bagi pengakuan. Nabi tengok sahabat buat dan Nabi tak kata apa. Itu maknanya Nabi setujulah, kan. Hiya ma aqarraha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mimma sadara an ba'di ashabihi min aqwalin wa af'alin bi sukutihi wa 'adami inkarihi aw bi muwafaqatihi wa izhar ihtisanihi. Iaitu apa yang diikrarkan, diakui, diiktiraf oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang apa saja yang datang daripada sebahagian daripada sahabat Nabi, sama ada dari sudut perkataan,
Nabi tak bantah, Nabi tak kata apa lah. Dan juga dari sudut perbuatan, kemudian dari sudut perbuatan para sahabat lah, Nabi tak kata apa. Bisukutihi, dengan Nabi senyap, Nabi tak kata apa. Nabi tengok tapi Nabi tak kata apa. Jadi Nabi ni mana boleh, kalau benda kemungkaran, benda maksiat yang berlaku depan Nabi, memang Nabi takkan tunduk ataupun takkan diam. Tapi mana bila Rasul ataupun sahabat buat itu, maka Nabi tak kata apa, maknanya Nabi setujulah ataupun Nabi akuilah benda tu boleh dilakukan. Okey, baik. Kemudian ada mengingkari, dan Nabi tak ingkar kepada apa yang dikatakan ataupun apa yang dilakukan oleh para sahabat. Seperti mana kalau cerita yang masyhur, Khalid Al-Walid, Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain lah makan tok. Jadi Nabi tengok, Nabi tak ingkar, dan Nabi tak ingkar, dan Nabi pun diam ya. Tapi Nabi tak makan. Okey. Kemudian ataupun bimuwafaqatihi, maknanya dengan kemuwafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama aja wa izharu ihsanihi, dan melahirkan dia punya satu kebaikan lah, menjadikan sesuatu itu benda yang baiklah. Jadi apa saja yang baik, Nabi takkan larang para sahabatnya. Jadi cerita ni, benda ni, perkara ni banyaklah. Contoh macam tasbih, Nabi tak pakai tasbih, tapi Nabi tak larang para sahabat guna tasbih. Isteri Nabi sendiri, isteri Nabi pun sendiri ada tasbih. Contohnya yang tasbih yang digunakan daripada batu, ataupun tasbih yang diambil daripada biji kurma, Nabi tak larang pun. Itu sebahagian daripada ini, maknanya itu semua termasuk dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahagian bagi pada 3. Kemudian contoh-contoh sunnah qauliyah, yang pertama, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirar, yang disebut rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Tidak ada mudarat dan tidak boleh memudaratkan, tak boleh memudaratkan orang lain, tak boleh bagi ada darurat, dan tidak boleh memudaratkan orang lain, dan tak boleh juga kita nak balas kemudaratan dengan kemudaratan. Jadi kita boleh tengok contoh syarah hadis dia, contohnya dalam syarah hadis 40 Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, an Abdurrahman bin Ya'mur radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafah. Haji itu ialah Arafah. Maknanya Arafah ini adalah, wukuf di Arafah adalah salah satu rukun haji. Rawahu An-Nasa'i. Baik, kemudian yang jim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bahar. Rasulullah bersabda tentang laut, huwa tahur ma'uhu. Laut ini bersih dia punya airnya, sebab tu air laut termasuk daripada air mutlak. Air mutlak yang kita boleh ambil ia untuk berwuduk. Kemudian al-hillu maitatuhu, dan halal dia punya bangkai maksudnya pergi tangkap ikan tu mati, kita buat naik atas laut, atas darat, kemudian kita makan, mati dah bangkai, halal untuk kita makan ikan menu kan. Kita dah pergi beli ke market tu, tengok kerah ya, dia bukan hidup kan, dia tak hidup, mati dah, tapi itu bangkai yang dihalalkan. Apa bangkai lagi yang dihalalkan? Al-jarad, belalang, belalang juga dihalalkan. Yang lain tak boleh lah. Bangkai lembu, bangkai kambing, yang tu haram kita makan. Tapi yang di laut boleh. Yang rawahu Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmizi wa Ibnu Majah. Kemudian yang dal, contoh yang keempat, dal, an Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Maknanya kebersihan itu
Maknanya kebersihan itu, membersihkan itu adalah setengah daripada keimanan. Baik, itu rawahu Muslim, hadis sahih lah. Kemudian kita masuk yang kedua, amsilah as-sunnah al-fi'liyah. Dari ini sunnah fi'liyah pula. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yasumu, dia berpuasa, hatta naqula, sehingga kami kata, dia Nabi puasa ni sampai kami ni sembang sama kami lah, la yuftiru wa yuftir, la yuftiru wa yuftir, dia tak, maknanya dia tak buka, kira puasa sepanjang, hatta naqula la yasum, hatta naqula la yuftir, maknanya dia puasa ni sampai kami tak rasa macam dia ni nak berbuka. Maksudnya sepanjang setiap hari lah puasa. Wa yuftiru hatta naqulu la yasum, dan bila Nabi berbuka dia tak puasa pula, sampai kami kata Nabi ni memang tak puasa dah, tak puasa dah. Macam itulah lebih kurang, la yasum. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa Ramadan, dan tidak aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, yang lebih disempurnakan puasanya untuk sebulan, sekali pun tak nak tengok bulan lain selain bulan Ramadan, illa Ramadan, maknanya selain Ramadan Rasulullah puasa penuh. Maknanya Aisyah sendiri dia kata dia tak pernah lihat Nabi berpuasa penuh sebulan melainkan bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin kathara siyaman minhu fi Sya'ban, dan aku tak lihat Nabi pada bulan yang lebih banyak dia puasa pada bulan Sya'ban. Maknanya Nabi berpuasa Sya'ban lah banyak. Yang mana kalau kita boleh faham di sini, maknanya selepas daripada Ramadan Nabi berpuasa banyak dalam bulan tersebut, bulan Sya'ban. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian hujah yang kedua, main hadis yang kedua, fi'lih ni Nabi sebut tak? Nabi tak sebut pun, Nabi tak kata pun. Tapi siapa yang kata? Sahabat Nabi. Siapa sahabat ni? Aisyah. Aisyah ni juga merupakan isteri Nabi. Jadi tengok Nabi buat dan Aisyah keluarkan hadisnya, itu dikatakan hadis juga. An Huzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashusu fahu bis-siwak. Huzaifah kata radhiyallahu anhu, Nabi SAW bila dia bangun malam, dia akan membersihkan giginya. Macam tu lah kan? Macam tu lah, maksudnya membersihkan giginya, mulutnya, dengan dia bersiwak. Rawahul Bukhari. Tengok Nabi buat, Nabi tak sebut, tapi itu ada sunnah fi'liyah. Tapi ada lah Nabi sebut, jika tidak memberatkan umatku, akan amartuhum bisiwak, aku akan suruh mereka untuk bersiwak. Okey, tak apalah. Kemudian jim, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u fi as-safar baina salati adh-dhuhri wal 'ashri idza kana 'ala dhahri sayrin wa yajma'u baina al-maghrib wal 'isha. Ini cerita tentang Rasulullah menjamakkan waktu ketika mana safar, di antara solat zuhur dengan solat asar, dan idza kana ala dhahri sayrin wa yajma'u, maknanya waktu zuhur lah, wa yajma'u bain al-maghrib wal 'isha, dan dia menjamakkan di antara maghrib dengan isya. Maknanya kita kalau musafir, kita boleh jamakkan solat, ada qasar kan, jamak qasar pula, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tak boleh kita buat asar dengan maghrib, tak boleh. Sama ada jamak taqdim ataupun jamak takhir. Maknanya ni kita belajar dalam kitab fiqh, dalam ilmu fiqh pula lah. Baik, kemudian dal an Utsman bin Abil As an radhiyallahu anhu annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وجعا يجده في جسده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة
وقل kat sini 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر قال ففعلت فأذهب الله ما كان بي. Mana ceritanya di sini sahabat Nabi yang main mengadu kepada Nabi SAW sakit di badan dia. Maka Nabi pun kata, letakkan tanganmu atas tempat yang sakit itu, maka kamu sebut, kamu baca, kamu kata Bismillah, 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 dan sebut 7 kali a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir 7 kali. Aku buat apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka hilang apa yang aku sakit itu. Okay, salah satu kalau kita belajar Darul Syifa, ni adalah satu doa yang diajarkan kepada pelajar yang belajar ilmu perubatan Islam Darul Syifa. Kemudian yang ketiga, contoh-contoh sunnah at-taqririyah. Qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, inna as-sahabiyyain kharaja fi safar فحضرتهما الصلاة ولم يجدا ماء فيتيمما وصليا. Maksudnya 2 orang sahabat Nabi keluar bermusafir, maka hadir waktu sembahyang, masuk waktu sembahyang, dan mereka tak dapati air, maka mereka pun tayamum, kemudian mereka solat. Summa wajada al-ma' fil waqt, kemudian mereka dapati ada air, waktu solat tu, waktu berbaki solat tu dah ada, masih ada waktu solat. Waktu solat tu tak habis lagi lah, maknanya lepas daripada sembahyang tu. Fa'ada wa ahaduhuma wa lam yu'in akhar, maka daripada 2 orang sahabat tadi, seorang ni diulang balik. Maknanya dia sembahyang zuhur, contoh yang zuhur, kemudian tak boleh air, maka dia pun tayamum, kemudian habis sembahyang jalan pula pun, kemudian jumpa air. Salah seorang ulang balik sembahyang, jumpa air, ambil wuduk, sembahyang. Ada seorang lagi tak ulang balik sembahyang. Maknanya memadai dengan dia punya tayamum dia tadi, sembahyang hak yang dia guna tayamum tadi. Falamma qassa amrahuma 'ala ar-rasul, lepas maka bila mana depa cerita tentang keadaan perihal depa kepada Rasul, aqarra kullu minhuma, Nabi beri pengakuan ala Rasul, aqarra kullu minhuma, Rasulullah memberi pengiktirafan kepada kedua daripada mereka ala ma fa'ala, apa yang telah dilakukan. Faqala lilladzi lam yu'id, maka berkata kepada orang yang tak mengulangi sembahyang tersebut lepas mana jumpa ayat, walaupun masih waktu berbaki, asabta sunnah, maka kamu membenarkan sunnah, maknanya kamu betul lah ikut sunnah. Wa ajza'atka salatuka, maknanya akan diberikanlah balasan kepada solat kamu itu. Wa qala alladhi 'ada, dan berkata kepada orang yang ulang balik sembahyang itu bila mana dia jumpa ayat yang waktu masih berbaki lagi, lakal ajru marratain, untuk kamu dapat 2 pahala, 2 kali lipat ganda. Jadi dua betul. Baik, dua betul. Cuma yang ni yang untung tu mana? Orang yang ulang tu, maknanya dia ulang sembahyang jadi 2 kali, mana dia lah dapat pahala lebih. Macam kita tak ada, kita seorang-seorang, kita tak ada siapa nak berjemaah dengan kita pun sembahyang seorang-seorang. Lepas habis sembahyang seorang, ada orang main sembahyang, jadi kita pergi sembahyang pula, maknanya kita berdapat 2 pahala. Baik, ada tambah lagi pahala tu, walaupun kewajipan dia dah gugur sebab dia solat tadi, kan. Baik, itu rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa Banu Majah. Kemudian an Muhammad bin Abi Bakr al-Thaqafi qala sa'altu Anas bin Malik wa nahnu ghadiyani min Mina min Arafat an at-talbiyah كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يلبي الملابي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه.
Ibn Muhammad bin Abi Bakr As-Saqafi qala sa'altu, aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan ketika mana dan kami pergi daripada Mina ke Arafah. Pergi ke Mina ke Arafah. Ditanya kaifa kuntum, bagaimana kamu, apa yang kamu buat, bagaimana kamu lakukan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang manasik al-hajj wal umrah lah, kan, tentang buat haji ni. Qala kana, ada di antara kami yang bertalbiyah dan tidak diingkari oleh Nabi, dan di antaranya juga para sahabat ada yang takbir, dan Nabi juga tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh para sahabat tersebut. Jadi tidak ada masalah lah nak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dan terusnya lah, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tidak menjadi masalah. Maknanya Nabi mengakui kedua-duanya adalah benar. Kemudian Jim an Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan sekumpulan lelaki ala sariyah, sekumpulan ataupun sepasukan tentera lah ni. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim. Adalah salah seorang daripada para sahabatnya itu baca dalam solat. Ada seorang lelaki antara sepasukan utusan Rasulullah ni, dia solat fayaqtimul qiraah, maka dia akan menghabiskan bacaan dia dalam sembahyang tu dengan surah Qul huwallahu ahad. Jadi pergi habislah Qul huwallahu ahad Allahus samad. Dia baca surah apapun, tapi last sekali sebelum rukuk dia akan baca surah Al-Ikhlas. Falamma raja'u dzakara dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana mereka pulang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun sebut, depa pun sebut kepada Rasulullah tentang hal tersebut. Faqala, maka dia berkata, maka Rasulullah bersabda, saluhu li ayyi shay'in yasna'u dhalik. Tanya dia, hampa tanya dia buat tu pasal apa? Apa sebab yang dia buat macam tu? Fasa'aluhu faqala, maka depa pun pergi tanya. Faqala, maka depa pun kata, li'annaha sifatur rahman. li'annaha sifatur rahman. Kerana surah Al-Ikhlas ini dia berkenaan dengan sifat Ar-Rahman, Allah Ta'ala yang Maha Pemurah. Fa ana uhibbu an aqra'a biha, maka aku sangat cinta, aku sangat suka membaca Qul huwallah tersebut dalam setiap solat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, akhbaruhu anna Allah yuhibbuh. Maka khabarkan pada dia sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyintainya. Rawahu Al-Bukhari. Tamam, suara pun tak pernah clear. Baik, kemudian yang contoh keempat, contoh-contoh sunnah at-taqririyah. An Urwah bin Zubair anna Aisyah radhiyallahu anha qalat laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Urwah bin Zubair, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha berkata, Urwah ni nakkan Aisyah, dan Aisyah sangat sayang, cinta. Banyak kita tengok hadis-hadis riwayat Urwah juga.
yang diambil daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Laqad ra'aitu, Aisyah kata radhiyallahu anha berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari, yauman ala babi hujrati, satu hari berada di pintu bilikku. Wal habasyatu yal'abuna fil masjid, dan Habasyah dan orang Habsyah, kini kata tentera perang ni, boleh tengok balik dalam tafsir syarahnya dalam Fathul Bari ataupun mana-mana kitab lain. Fathul Bari lah yang kenalnya. Yal'abuna fil masjid, orang Habasyah bermain di masjid. Ada dikatakan hadis riwayat yang lain bermain tombak, dia berlatih fil masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam budak ini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melindungi aku, menutupi aku, ataupun yastur ni menutupi aku, tapi taklah tutup, maknanya taklah tutup, maksudnya yasturuni, yastur biridaihi, lindungi aku lah, kita boleh maksud di sini, dengan rida aku, dengan selendang aku, dengan selendangnya. Anzuru ila la'ibihim, aku melihat kepada permainan mereka. Maknanya Rasulullah taklah larang untuk melihat, maksudnya Rasulullah tak ada masalah lah nak melihat orang bermain, orang berlatih. Maksudnya Rasulullah tak kata apa, tapi Rasulullah buat pengakuan lah. Macam tadilah juga sahabat tu baca Qul huwallahu ahad setiap kali dalam solat, setiap rakaat. Maka Rasulullah pun memberi pengakuan kepada bolehnya berbuat begitu. Tapi kita janganlah kita tengok ada mereka ada buat macam tu. Baik, alhamdulillah, selesai untuk dua sumber utama dalam syariat kita dan syariat agama Islam, syariat Islam, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Sepanjang pembacaan ataupun penelitian kita, Ustaz sendiri rasa ada perkara-perkara lagi yang nak kena ditambah baik. Yang pertamanya, sudut rujukan lah, nak kena rujuk juga pada kitab asal yang diambil, kerana lihat ada beberapa perkara juga macam dia jatuh dari sudut barikhnya ataupun dari sudut, adalah beberapa perkara. Jadi kita sendiri pun bukan orang yang sangat pakar, bukan mahir. Jadi mudah-mudahan ustaz-ustaz yang mungkin ada melihat di video ini minta tambah baik, ataupun dan sama-samalah kita jadi guru pun nak kena kuasai dengan baiklah ilmu sebelum ilmu ini, sebelum kita nak sampaikan kepada pelajar kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita yang terbaik lah, insyaAllah, kepada pelajar juga. Jangan hanya terhenti setakat apa yang kita bagi di sini. Lepas ini teruskan mencari. Kemungkinan kita akan di sini, mungkin kita akan dapat untuk stage 1 ataupun 2. Kita ke depan ni kita belajar sampailah kepada hakikat ilmu yang sebenar. Biar lebih pada ustaz, tak apa, alhamdulillah, maknanya puas hati kita kan. Nanti ustaz pula belajar pada kamu. Mudah-mudahan insya-Allah semua berjaya dengan cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.